Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya nampak suasana pagi ni macam hari raya. Yang Muhammad Balin dengan Timbalan Menteri Wilayah beradik-beradik ke? Ya. Sila. Oleh kerana tak kelihatan Datuk Medius Tanggau dalam Dewan, saya jemput Tuan Eng Wee Aik bagi soalan nombor 2. Tuan Yang di-Pertua, soalan saya, soalan pertama yang bernombor 2. Ya, sila. Sila Menteri. Bagus, macam ni ceria je. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya menjawab soalan nombor 2. Datuk Yang Pertua, saya ucapkan terima kasihlah kepada Yang Hormat daripada Tanjung yang mengemukakan pertanyaan ini. Untuk maklumat Datuk Yang Pertua, Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Imigresen Malaysia melancarkan Ops 6P berpadu secara berterusan bersama agensi penguatkuasaan lain seperti Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Ikatan Relawan Rakyat Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia untuk mengesan, menangkap, mendakwa dan akhirnya mengusir warga negara asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara seperti di bawah Akta Immigration 1959 dan 63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963 serta Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 207. Bagi tempoh sebagaimana yang ditanya oleh Yang Berhormat, 1 September 2013 hingga 4 Disember 2013. Walaupun Yang Berhormat bertanya daripada 1 September, bulan September dan November, saya menjawab sehingga Disember lah, 4 Disember. Sebanyak 1,821 operasi telah dijalankan di pelbagai sasaran seperti rumah kongsi, premis perniagaan, restoran, rumah urut, pusat hiburan, tapak pembinaan, kelang, pasar dan lain-lain. Sejumlah 46,020 pendatang asing tanpa izin iaitu parti telah diperiksa. Dari jumlah tersebut seramai 13,959 orang telah ditangkap kerana didapati melaku pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 dan 63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan Immigration 1963. Seramai 179 majikan turut ditangkap kerana disyaki menggaji atau memberi perlindungan kepada parti. Warga negara Indonesia mencatat bilangan tangkapan tertinggi parti, iaitu seramai 5,218 orang. Diikuti dengan warga Myanmar seramai 2,243 orang. Warga negara Bangladesh seramai 1,555 orang. Warga Nepal seramai 977 orang dan warga negara Filipina seramai 898 orang. Daripada jumlah tangkapan seramai 13,959 orang parti tersebut, juga 799 orang parti telah didakwa di mahkamah pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 dan 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 63, dan 101 orang parti di compound.
Dan seramai 2,873 orang parti telah dihantar pulang ke negara asal. Seramai 2,280 orang parti pula telah dibebas kerana memiliki PAS yang sah dan dituntut oleh majikan masing-masing. Manakala seramai 7,906 orang masih dalam siasatan. Warga negara Indonesia mencatatkan bilangan tertinggi parti yang dikenakan tindakan, iaitu 315 orang. Didakwa 59 orang parti di kompaun, 929 orang parti telah diusir dan seramai 3,915 orang parti masih dalam siasatan. Manakala 333 orang lagi telah dibebaskan kerana memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Diikuti dengan warga negara Bangladesh di mana seramai 43 orang parti telah didakwa, 2 orang parti dikenakan kompaun dan 1 orang parti telah diusir. 379 orang parti telah dibebaskan dan 560 orang parti masih dalam siasatan. Warga negara Myanmar merupakan bilangan ketiga tertinggi iaitu seramai 146 orang. Parti didakwa, 323 orang parti telah diusir, 196 orang parti telah dibebas dan 983 orang parti masih dalam siasatan. Datuk Yang Ketua, terima kasih. Ya, Tanjung. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya ingin bertanyakan Timbalan Menteri berkenaan dengan satu kenyataan Menteri Dalam Negeri sebelum ini, di mana mereka yang ditangkap di bawah operasi 6P ini akan diabsahkan semula, di mana mereka akan didaftarkan sebagai pekerja atau pendatang asing yang sah untuk diserapkan masuk ke dalam sektor-sektor pekerjaan. Bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri memberikan perangkaan bagi mereka yang telah diserapkan masuk dan didaftarkan sebagai pendatang asing yang sah, dan dalam keadaan apakah mereka dibenarkan untuk didaftarkan sebagai pendatang asing yang sah? Terima kasih. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya begini Yang Berhormat. Apabila operasi 6P dilaksanakan, salah satu daripada tindakan kita ialah untuk pemutihan. Sebabnya pemutihan ini dijalankan ialah oleh kerana pada ketika itu banyak komplain yang diterima bahawa sebahagian daripada mereka ini telah ditipu oleh pada ketika itu syarikat outsourcing company, yang ditipu oleh outsourcing company. Dan ada juga di kalangan mereka telah ditipu oleh majikan. Dan dalam yang sudut ketiga lagi ada pula majikan yang ditipukan oleh outsourcing company dan ditipu oleh pekerja ini pula. Jadi dalam kita membuat operasi ini, kita melihat kalau salah satu kumpulan ini telah tertipu kena masuk ke negara ini dan tidak mendapat pekerjaan, itulah pemutihan kita buat Yang Amat kepada mereka yang telah tertipu oleh majikan dan ditipu oleh outsourcing company ini. Kita pemutihkan mereka kerana kita melihat daripada sudut kemanusiaannya, mereka ini telah berbanja besar untuk datang ke negara kita dengan harapan dan mendapat pekerjaan. Tetapi apabila sampai ke negara ini, mereka tidak ada pekerjaan, bahkan telah ditipu. Jadi sebab itulah pemutihan itu dilaksanakan. Tetapi bagi mereka yang sebenarnya, parti sebenarnya bukan dibawa oleh orang lain, dia sendiri masuk ke negara ini, menerusi jalan-jalan tikus, menerusi jalan-jalan yang tidak betul, tidak payah saya nak sebut jalan haram, tak ada jalan haram sebenarnya, yang tidak mengikuti garis panduan undang-undang masuk ke negara ini. Mereka ini yang diusir, tidak diputihkan Yang Berhormat. Tidak diputihkan, mereka memang sebenarnya orang yang datang sini sebagai pendatang asing tanpa izin, illegal immigrant. Ini tidak diputihkan. Yang diputih ini mereka yang kena tipu.
saja. Jadi dalam keadaan demikian, itulah kenapa ada yang kita selepas ditangkap itu dilepaskan semula oleh kerana fakta-fakta pemasukan khas dan sebagainya. Dan proses ini tidak lagi dilaksana selepas Op 6P ini ditamatkan. Kita hanya mengambil tindakan di bawah 5P saja, iaitu pemutihan tidak ada lagi. Kita hanya untuk mendokumentasi mereka dan mengusir mereka, mengecas mereka, mendakwa mereka dan mengcompound mereka. Jadi tidak ada lagi pemutihan pada masa sekarang ini. Terima kasih, Yang Amat. Ya, Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Amat Menteri, soalan tambahan saya. Sejauh manakah keberkesanan program khas pengurusan parti yang telah dijalankan memberi manfaat kepada program ini secara keseluruhannya, dan berapa lamakah tempoh mereka-mereka yang ditangkap ini berada di pusat tahanan, kerana kita sedia maklum bahawa mereka ni kalau duduk dalam tahanan secara tidak langsung ia mendatangkan kos kepada negara kita juga. Jadi tempoh mereka berada di dalam tahanan, kita inginlah supaya dipercepatkan pengusiran mereka ke negara asal. Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau dapat hasrat Jabatan Immigration dan KDN, kita nak hantar semua yang tidak datang ke negara ini, tidak mesti jalan garis panduan undang-undang ini ataupun parti ini, kita nak hantar balik keseluruhannya dengan seberapa cepat yang boleh, Yang Berhormat. Tetapi halangan dan rintangan kita ialah soalan dokumentasi. Apabila mereka masuk ke negara ini tidak mempunyai dokumen yang tertentu, kita tidak boleh menghantar, walaupun kita tahu daripada percakapan, daripada muka, paras muka dan sebagainya, mengetahui si anu daripada Indonesia, yang satu lagi daripada Filipina, yang satu lagi daripada Bangladesh, yang satu ini pula daripada Myanmar. Tetapi kalau tidak ada dokumen yang sah, kita tidak boleh menghantar mereka begitu saja, kerana apabila dihantar nanti ke negara-negara yang saya sebutkan tadi, negara itu tidak akan menerima mereka masuk ke negara mereka kerana tidak mempunyai dokumen untuk memasuki negara tersebut. Akhirnya, mereka akan dikembalikan daripada port of origin atau daripada mana kita menghantar mereka dulu. Kalau daripada KLIA, dia akan dikembalikan kepada KLIA. Ini mengenakan kos yang lebih tinggi daripada kita menyimpan mereka dalam tempat tahanan. Tapi walau bagaimanapun, berhubung dengan persoalan dokumentasi ini, Datuk Yang Dipertua, kita bekerjasama dengan semua pihak. Bahkan saya sendiri berjumpa dengan duta-duta besar ini, menteri-menteri daripada negara-negara tersebut untuk menguruskan dokumentasi ini. Tetapi dalam masa yang sama, ada juga soalan kelambatan pengeluaran dokumen, ada juga pilih kasih di antara pengeluaran dokumen, siapa didahulu, siapa dikemudiankan. Bahkan KDN itu sendiri telah mewujudkan 3 sistem, iaitu satu, supaya keluarga mereka boleh membayar kos mengembali kalau dokumen itu dah siap. Kalau mereka tidak mempunyai sumber kewangan. Kalau pribadinya, dia secara pribadi tak mampu membayar tiket kapal terbang untuk kembali ataupun naik kapal untuk kembali ke negara asal mereka. Jadi, kita juga memohon kepada pihak kedutaan mereka, negara asal ini, supaya menyediakan sumber kewangan. Apabila dokumennya siap, supaya dipercepatkan penghantaran balik dengan kos mereka sendiri. Dan yang terakhir, barulah kalau memang tak mampu tindakan yang kedua tadi dilaksanakan, baru kita mengeluarkan sumber kewangan. Sebagaimana yang pernah saya jawabkan dalam Dewan ini, bahawa sehingga masa sekarang ini kita dah belanja 2.9 juta, Yang Hormat Datuk Yang Dipertua, kos untuk menghantar balik ni. Ada dokumen dan sebagainya, tapi cara pribadi tak mampu, kedutaan lambat mengeluarkan sumber kewangan, akhirnya kita terpaksa
kita tak mahu tempat-tempat pusat lindungan ini penuh dengan mereka ini. Kita berusaha, ya Mat, tapi kelambatan-kelambatan, rintangan-rintangan berlaku oleh kerana dokumentasi tersebut. Terima kasih. Ya. Saya jemput Datuk Nur Ehsanuddin bin Muhammad Harun Narashid. Terima kasih, Hadis Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam dari Kota Tinggi bermulanya di sini. Yang dihormati Datuk Hadis Ketua, soalan Kota Tinggi nombor 3. Ya, sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bagi ahli UMNO, selamat bersidang. Ya Mat, Mara nampak lawa pagi ni lah. Memang saya dulu lawa. Sejak kecil lawa. Ya, sebenarnya saya tak puji Parit Sulong lagi cantik. Terima kasih Tuan Yang Tua. Terima kasih sahabat saya daripada Kota Tinggi, Johor. Datuk Yang Bertua, suka saya maklumkan kalau kita perlu melihat kepada dua keadaan had umur persaraan ini. Minima ni, yang pertamanya had persaraan minima kepada pekerja swasta di bawah Akta Umur Persaraan Minima 2012, Akta 753, yang akan dikuatkuasakan pada 1 Januari 2004. Ini sepenuhnya di bawah Kementerian Sumber Manusia, Yang Amat Kota Tinggi. Pendekatan kedua kita lihat ialah umur persaraan yang melibatkan pegawai keselamatan di bawah Akta Agensi Persendirian 1971, Akta 27. Ini sebenarnya di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri, di mana timbalannya ada bersama saya, program kita, dan ini mengikut keliling Agensi Persendirian Bilangan 4 2010. Datuk Yang Bertua, suka saya maklumkan bahawa kerajaan tidak bercadang untuk mengkaji had maksimum kerana pada prinsipnya umur persaraan minimum bagi sektor swasta yang melibatkan semua bidang pekerjaan ditetapkan pada 60 tahun sebagaimana Akta Umur Persaraan Minimum 2012, Akta 753. Tapi dalam konteks soalan ini ialah lebih pada pegawai keselamatan, Datuk Yang Bertua, ini bawah Kementerian Dalam Negeri. Walaupun saya kira saya perlu menuhkan sedikit ruang ini, walau bagaimanapun akta ini tidak menghalang majikan untuk menetapkan umur persaraan yang lebih tinggi daripada 60 tahun. Ini bawah Akta Kementerian Sumber Manusia. Pelaksanaan Akta Umur Persaraan Minimum ini adalah selaras dengan peningkatan jangka hayat penduduk Malaysia dan untuk memberi peluang kepada pekerja sektor swasta dalam menjana pendapatan dan meningkatkan jumlah simpanan bagi menampung kehidupan keluarga selepas persaraan. Pekerja boleh memilih untuk bersara lebih awal dari umur 60 tahun berdasarkan persetujuan bersama antara majikan dan pekerja. Datuk Yang Bertua, bagi pekerja pegawai keselamatan ini, sebab itu saya sebutkan tadi bahawa Kementerian Dalam Negeri mengikut perkelilingan Agensi Persendirian Bilangan 4 2010 Kementerian Dalam Negeri, syarat umur tidak kurang daripada 18 tahun dan maksimum 65 tahun mengikut perkelilingan ini untuk pegawai keselamatan ini. Dan bagi pegawai keselamatan yang berumur 56 tahun hingga 65 tahun, sebab itu kali perkelilingan ini, Datuk Ketua perkelilingan Kementerian Dalam Negeri ini, dia boleh sampai umur 65 tahun atas perkelilingan ini. Hendaklah mendapat pengesahan perbuatan baru diizinkan oleh kementerian. Jadi Datuk Yang Bertua, itu dapat jawapan yang boleh saya beri. Dan bagi kita untuk umur persaraan 60 inilah pekerja-pekerja swasta yang tidak melibatkan pasukan keselamatan, pegawai keselamatan. Terima kasih. Ya, Kota Tinggi. Ya, Ketua, baru-baru ini negara dikejutkan dengan kejadian yang sungguh menyayat hati, di mana berlaku seorang suami kehilangan isteri dan anak-anak kehilangan ibu bila pegawai M-Bank telah menjadi mangsa kepada seorang pegawai keselamatan.
pemangsanya ialah pegawai keselamatan. Satu isu ketika lain, seorang datuk berumur 75 tahun, bekas tentera telah sebagai pegawai keselamatan telah ditembak sewaktu bertugas. Jadi satu perkara yang amat menyayati, dan saya nak bertanya kepada kementerian, apakah perancangan kerajaan untuk meningkatkan moral dan integriti dan nilai tambah kepada dalam perkhidmatan pegawai keselamatan supaya persepsi negatif terhadap pegawai keselamatan dapat dikurangkan. Kita tahu bila berlaku ini, tanya juga kepada PDRM yang telah menyelesaikan masalah kes itu, tapi kita nak melihat bahawa pegawai keselamatan ini terdiri pada mereka rata-rata bekas tentera, diberi perhatian kerana mereka bukan sahaja terkesan, mereka juga tertekan atas insiden yang berlaku. Jadi sudah sampai masa kerajaan melihat kebajikan mereka dan juga meningkatkan integriti sistem moral perkhidmatan keselamatan ini. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Amat Tinggi, terima kasih Yang Di-Pertua. Sebab tu saya Datuk Yang Di-Pertua agak terikat sikit untuk menjawab ini. Kerana pegawai keselamatan ni bawah bidang Kementerian Dalam Negeri. Walaupun bagaimanapun untuk makluman Kota Tinggi, sebenarnya masa yang isteri je ditembak itu, saya berada pergi ke rumah menyampaikan sumbangan daripada Pekeso, daripada Kerajaan Malaysia kepada mangsa ini, Balu dan suami dan keluarga. Sebab itulah saya kira mungkin saya tidak boleh menjawab secara khusus untuk pegawai keselamatan ini. Namun dalam usaha kita nak pastikan, sebab yang betul yang terlibat di yang M-Bank ni adalah orang asing, orang luar, pekerja luar, yang memasukkan sebagainya. Jadi bagi kita kementerian, dalam kita memastikan pekerja asing masuk ke negara kita, apatah lagi sebenarnya kita tak izinkan patutnya mereka bekerja. Ini di bawah kementerian saya, sebesar tak nak jawab ni. Kita nak pastikan supaya seboleh-bolehnya apa juga tawaran kerja yang dibuat oleh majikan di negara kita ni mestilah diutamakan pada kerja tempatan. Dan mereka akan di bawah jobnya punya penjanjian kerja ni, kita akan scan habis-habisan. Maknanya kita akan pastikan supaya mereka memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh kerajaan kita. Semasuklah sebagaimana yang akhir ni, kalau kita tahu di bawah jawatan khas tentang pekerja asing dan pendatang asing ni, di bawah Yang Amat Timbalan Menteri, mereka memastikan supaya kemasukan pekerja-pekerja asing ini akan dapat ditapis, akan dapat ditentukan supaya mereka ini tidaklah terdiri daripada orang yang terlibat dengan jenayah, yang membawa penyakit dan sebagainya. Jadi saya tak nak menjawab secara khusus tentang ini, kita serahkan Yang Amat Kota Tinggi, mungkin Menteri Dalam Negeri atau Timbalan yang boleh jawab secara bertulis. Ya. Terima kasih, Datuk. Ya, ramai minatnya sebagai rantau panjang. Ya. Terima kasih Tuan Tuan. Soalan tambahan saya ialah isu pengawal keselamatan adalah isu penting untuk menjaga keselamatan rakyat. Dan saya ingin tahu setakat ini berapakah tindakan yang telah diambil kepada majikan-majikan yang telah mengambil pekerja-pekerja pengawal keselamatan secara haram. Kita lihat di mana lebih daripada 30,000 pekerja pengawal keselamatan haram masih beroperasi, terutama di Lembah Kerang. Ini adalah isu besar yang sepatutnya tidak boleh mengelak. Antara kementerian-kementerian mesti ada kerjasama. Dan satu lagi saya ingin penjelasan, setakat ini berapakah dalam kajian pihak kementerian pegawai ataupun perkhidmatan awam yang bersara awal? Sebab ada setengah profession yang mungkin persaraan tak perlu sampai umur 60, mungkin lebih awal. Jadi setakat ini berapa orang yang telah memohon persara awal, dan apakah perkara ini tidak ditimbangkan untuk memberi ruang kepada siswaza anak-anak muda yang menunggu, yang menganggur ratusan ribu yang tidak ada pekerjaan? Minta penjelasan. Ya, sila Menteri. Terima kasih, Yang Amat Rantau Panjang. Terima kasih Yang Di-Pertua. Saya sebutkan tadi bahawa bidang pengawal keselamatan ini ialah bawah bidang Kementerian Dalam Negeri. Saya tidak nafikan bahawa kita ada jawatankuasa bersama. Seperti mana yang saya sebutkan tadi bahawa jawatankuasa kalau pendatang asing, pekerja asing ini kita ada di bawah jawatankuasa khas bawah kabinet ini yang diproseskan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dan begitu juga dalam bidang-bidang yang lain, kita ada Blue Ocean strategi yang kita lakukan.
di bawah Kementerian Sumber Manusia dengan kementerian-kementerian lain, termasuk Kementerian Dalam Negerinya, Kementerian Wanita, banyaklah dalam aktiviti yang kita lakukan. Jadi untuk makluman, mungkin sedikit ni tambahan yang kita dapat. Kita ada sebanyak, kalau Datuk mungkin Timbalan Menteri Dalam Negeri boleh betulkan saya sedikit. Kita ada, kalau rekod yang kita ada ialah sebanyak 150,000 pegawai keselamatan berdaftar di bawah Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia, PPKKM. Dan dalam masa yang sama, pada tahun 2012 kita sebanyak 600 agensi di bawah Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan yang bertanggungjawab kepada pengawal keselamatan ini. Cuma saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat kerana prihatin tentang perkara ini, dan memang dia tahu bahawa keselamatan inilah sesuatu yang amat penting segala-galanya. Kalau kita tidak selamat lagi, sama ada kita orang yang cerdik, orang kaya dan sebagainya, tidak ada makna lagi dalam hidup kita, kerana keselamatan kita tidak terjamin. Berbalik pada pekerja awam, Yang Amat kena faham tanggungjawab. Bukanlah saya nak menolak tanggungjawab saya ni, tapi tanggungjawab Kementerian Sumber Manusia ialah bertanggungjawab kepada pekerja-pekerja swasta, manakala pekerja awam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya ingat kita ada ni, cuma kita serahlah, mungkin Menteri di Jabatan Menteri boleh memberikan jawapan tulis kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Betul. Ya, Baling. Terima kasih Timbalan yang dipertua. Hari ini Hari Perhimpunan Agung UMNO Malaysia. Jadi saya terima kasihlah. Bangkang pun ramai tak datang pagi ni, mereka pergi ke Dewan PWTC. Terima kasih. Bukan pergi, saya harap bukan mengintai, pergi sana untuk mendengar amanat yang amat berhormat Presiden Perdana Menteri kita. Yang berhormat Timbalan Menteri, terima kasih. Pasal apa? Balin tak apa minat nak dengar saya, Balin pun tak berminat nak dengar amanat. Ini lebih penting. Ini hala tuju rakyat. Balin tak berminat nak dengar. Yang Timbalan, Yang berhormat Timbalan Menteri. Ini mana memang condemn Presiden ke apa ni? Pokok senang. Dah lah kalah naik Presiden. Saya bagi borang UMNO. Isi borang UMNO mai jadi ahli UMNO Baling. Sila. Terima kasih. Saya pada pagi ni, Datuk Timbalan Bertua, saya amat minat sebab saya tengok dua-dua Timbalan Menteri ada. KDN pun ada, Sumber Manusia pun ada. Sebab itu saya daripada tadi tak sabar nak bangkit, nak tanyakan soalan kepada dua-dua mereka ni. Seorang boleh jawab, seorang boleh bertulis. Ini berkaitan dengan keselamatan, pegawai keselamatan kita. Saya setujulah dengan Rantau Panjang tadi, dengan kawan saya setuju. Sebab baru-baru ni dalam konteks kematian Allahyarham, iaitu pegawai Ambank, saya pun pergi ke hospital, saya pergi bagi sumbangan bagi pihak NGO. Saya pergi juga, saya pergi sendiri. Pokok Senang memang tak pernah pergi, dia suka cakap je. Tapi saya pergi bersama. Jadi saya nak menyatakan di sini, saya nak beritahu berkaitan dengan pegawai keselamatan. Ini serius. Ini bukan boleh kita buat lawak, sebab saya mikirkan satu, kaedah apakah perancangan kerajaan. Satu, gaji mereka. Sebabkan gaji mereka tu tak tinggi, RM800, RM750 ataupun RM1000. Itu yang membuatkan rakyat kita sendiri tidak berminat. Khususnya anak-anak muda. Mereka tidak berminat untuk bekerja sebagai pegawai keselamatan. Kedua, uniform mereka tu, pakaian mereka tu macam zaman tahun 60-an. Mungkin itu juga yang tidak mengundang untuk mendapat cita rasa orang muda. Contohnya, Datuk Timbalan betul untuk mereka minta kerja. Jadi saya ingin mencadangkan kepada kerajaan, apakah, sekejap lagi lah soalan saya. Tengok, seputir masuk-masuk je, dah lah masuk seputir lambat. Pakai baju merah lah hari ni nak pergi persidangan UMNO. Oh, dah lah masuk lambat, kacau daun lagi. Jadi saya nak tanyakan soalan saya, apakah perancangan kerajaan? Satu, berkaitan dengan gaji. Keduanya, berkaitan dengan uniform. Ketiganya, saya nak mencadangkan, apa salah dan kiranya kalau kita memberi ruang dan peluang kepada generasi muda untuk bekerja pakai baju mereka macam polis bantuan, dan belah malam seminggu 2 atau 3 kali beri mereka latihan dan menjadikan mereka sebagai polis sukarelawan, PVR dengan izin. Jadi ini sedikit sebanyak akan memberi motivasi kepada generasi muda untuk menjadi pegawai keselamatan. Contohnya,
di bank-bank atau institusi-institusi di siang hari, belah petang seminggu 2 atau 3 kali mereka boleh bekerja sebagai anggota polis sukarelawan PVR. Ini yang saya nak tanyakan kepada pihak kerajaan. Dua-dua kementerian ada, sudah semestinya soalan saya dapat dijawab oleh KDN dan juga sumber manusia. Boleh kita integrasikan, bincanglah betul-betul. Soalan saya pertama about the gaji, kedua berkaitan dengan uniform mereka. Ini serius ya. This is not a joke. Ini adalah satu benda yang serius untuk keselamatan. Bila ada orang mati, pembangkang, kecoh, riuh, orang dah mati. Bila orang bagi pandangan yang bernas, nak kacau. Datang lambat, nak kacau. Inilah kerja pembangkang. Jadi saya minta soalan saya tadi ceramah mana dijawab ni? Ceramah dengan mana teliti. ni? Tuan Pilihan berkaitan dengan gaji kedua ceramah ni salah siapa ni salah. Datang dah 10.30 tak datang. Datang dah 10.30 tu nak bising. Orang masuk 9.30, ni masuk 10.30. Bila orang Syalam tak tahu nak pergi undi orang macam ni. Sokong orang macam ni. Terima kasih. Ya. Ni Menteri, dia ada dua. Satu soalan jawab lisan, satu soalan bertulis. Cuma soalan bertulis tu minta KDN jangan salah hantar kepada Timbalan Menteri Wilayah. Ni Muhammad Balik yang tanya ni. Sila. Terima kasih Ya Muhammad Balik. Memang Ya Muhammad cukup hebat dalam bela pekerja-pekerja kita, termasuk pasukan keselamatan Ya Muhammad. Terima kasih banyak. Untuk makluman Ya Muhammad dan Dewan ini, sebenarnya kita Kementerian Sumber dengan Kementerian Dalam Negeri ini cukup rapat. Sebab itulah banyak pendekatan baru telah dibuat dan perbincangan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Contoh satu saya ambil ialah G2G punya approach yang kita buat dalam pengambilan Bangladesh, pekerja Bangladesh, di mana tapisan yang dibuat yang cukup rapi, yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, kita telah memastikan kita dapat mengesan ramai daripada mereka yang memohon ini yang telah pun kita tolak permohonan mereka kerana terlibat dengan jenayah, terlibat dengan penyakit dan sebagainya. Dan kalau yang mau baca sedikit Perkeliling Agensi Persendirian Bilangan 4 tahun 2010 Kementerian Dalam Negeri, ini ialah satu pendekatan yang dibuat oleh Kementerian dalam meningkatkan prestasi pekerja, termasuklah pegawai keselamatan tadi. Dan menyentuh tentang gaji ni sebenarnya yang Balik, kita di bawah Kementerian Manusia kita telah melancarkan pelaksanaan gaji minima. Dan bermula pada 1 Januari 2014, semua syarikat, semua agensi, semua majikan wajib melaksanakan gaji ini. 900 di Semenanjung dan 800 di Sabah dan Sarawak. Andai kata mereka majikan melanggar ini, maka mereka akan dikenakan denda yang termaktub atau tertulis di dalam akta ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan tentang hasrat yang Muhammad mencadangkan supaya ramai daripada anak-anak muda kita mengambil bahagian, saya setuju Muhammad. Sebenarnya kita telah mengadakan 12 program yang kita adakan, yang kita nak tarik pekerja-pekerja, anak-anak muda ni bekerja. Alhamdulillah, sambutan mereka cukup baik. Cuma dalam bidang keselamatan ni mungkin boleh kita tengok. Saya setuju dengan Muhammad. Mungkin dari segi uniform tadi, Datuk yang bertua, mungkin di dalam negeri ada, mungkin kita lawakan sikit macam saya pakai ni, cantik lawa kan. Maknanya orang mungkin budak-budak muda minat. Kalau pakai selekeh sebagai siapa nak. Jadi kalau mereka belum kahwin lagi bujang, orang perempuan tak nak kerja. Tak lagi semangat. Sebab tu kita tengok sekarang mereka yang pakai uniform yang cantik sudah tentulah menjadi tarikan kepada anak-anak muda untuk mengambil peluang menjawat pekerjaan itu. Terima kasih Datuk Yang Tua. Ya, terima kasih. Saya jemput Dr. Michael Jayakumar Devaras, soalan nombor 4. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya keempat. Sila Menteri. Terima kasih Yang Hormat. Terima kasih Datuk Yang Tua. Sebenarnya Yang Berhormat, daripada Sungai Siput bukan saja bertanya secara lisan di Parlimen, tetapi juga telah berhubung dengan saya dengan satu perkara yang spesifik, Yang Berhormat. Walau bagaimanapun, mengubah suai polisi, Yang Berhormat, biarlah saya huraikan
halangan, masalah yang kita hadapi dalam soal apa yang berhormat bangkitkan di sini. Berhubung dengan supaya permit kerja sementara dikeluar bagi pekerja yang sedang menunggu kes di mahkamah buruh atau mahkamah perusahaan selesai, Kementerian ini perlu memperhalusi perkara tersebut lebih dahulu. Maknanya Ahmad, kita tengah mengkaji keadaan ini kerana dia multi-factor dengan izin. Ini kena ianya turut melibat pihak Kementerian Sumber Manusia dan juga agensi kawal selia yang berkaitan. Istilah agensi kawal selia yang berkaitan disebut di sini yang berhormat, bermacam-macam agensi yang perlukan guna tenaga manusia daripada luar negara. Jadi makna dia daripada pertanian sampai ke peladangan, daripada bermacam-macam lah. Dia ada agensi-agensi kawal selia berasingan. Jadi keputusan tidak boleh dibuat oleh pihak KDN semata-mata. Pada masa ini atas dasar kemanusiaan juga hubungan kesefahaman di antara negara sumber dengan kerajaan memberi special pass secara bulanan bertujuan untuk memberi peluang kepada pekerja asing yang telah diberhentikan dan telah memfailkan kes buruh di mahkamah buruh ataupun mahkamah perusahaan perindustrian untuk berada dalam negara ini sehingga kes mereka selesai dan bukannya untuk bekerja. Hanya persoalan di sini ialah soalan yang berhormat itu berhubung dengan bekerja. Dia boleh berada di negara ini tetapi hingga kes selesai tetapi tidak untuk bekerja. Saya faham apa yang akan ditanya selepas itu ya. Walau bagaimanapun pihak kementerian tidak ada halangan sekiranya pekerja asing tersebut ingin pulang semula ke negara asal hingga kes selesai dan balik semula bekerja dengan majikan baru. Semasa bekerja pulang ke negara asal, tuntutan daripada kes-kes buruh perusahaan belum selesai masih boleh disalur ataupun dikemaskinikan menerusi pihak kedutaan ataupun pesuruhjaya tinggi masing-masing. Selain daripada itu, sekiranya pamit kerja sementara dengan majikan baru diberikan kepada pekerja yang masih dalam pertikaian di mahkamah atau mempunyai tuntutan, maka dikuatiri akan mengundang implikasi seperti berikut. Berhubung pekerja dengan majikan yang asal, berkemungkinan masih ada wujud perhubungan kerana keputusan mahkamah masih belum muktamad untuk memutuskan kedudukan sebenar pekerja asing tersebut. Yang kedua, merugikan majikan baru yang mana pekerja tersebut diserapi kena tempoh masa pengajian adalah pendek iaitu sehingga kes-kes mereka selesai sebelum dihantar pulang. Halangan yang terbesar sekali ialah kontrak. Apabila seseorang pekerja bekerja dengan seseorang majikan, ada kontrak wujud di antara pekerja dengan majikan tersebut. Jadi apabila kes ini belum selesai, mana kontrak itu juga masih tergantung walaupun dia tidak terputus. Ya. Jadi kalau kita beri dia kemampuan untuk membolehkan dia bekerja dengan tempat lain, mana dia ada mempunyai dua kontrak untuk bekerja dengan dua majikan. Jadi ini akan mendatangkan halangan implikasi undang-undang kepada pihak mereka, pihak majikan dan juga kepada kerajaan. Datuk M. Tua, sekian, terima kasih. Ya, Sungai Siput. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ingat isu dia ialah hak asasi, hak pembelaan yang pekerja kita ada. Bila pekerja tempatan ada masalah dengan majikan, walaupun dia pun ada kontrak dengan majikan itu, dia boleh bawa kes itu ke mahkamah buruh ke ataupun ke mahkamah perusahaan. Ini hak pekerja kita. Jadi isu kontrak itu sama juga. Bila kita ada pekerja asing pun, dia pun sekarang berhak membawa kes. Tapi oleh kerana dia tidak diberi hak bekerja, dia tak boleh macam mana dia nak duduk, macam mana dia nak bayar sewa bilik, macam mana dia nak makan. So itu hak pembelaan itu hanya kita bagi ruang, tapi dia tidak boleh amalkan, dia tak boleh nikmati hak itu. Dan perkara ini juga menjejaskan pekerja Malaysia. Bila majikan dia boleh kawal, dia boleh bully dia punya pekerja asing.
dia lebih suka ambil pekerja asing, kena lebih senang dikontrol. Dan jika ada masalah, buang kerja, dia terpaksa balik. Susah untuk mereka lawan balik. Kerana jika mereka duduk di Malaysia, dijadikan haram. So ini juga menjejaskan peluang pekerja tempatan dapat. So bila sekarang saya kata terima kasih kerana ini sedang panjang. Soalan. Soalannya, bolehkah gubal satu polisi di mana kuasa keluarkan permit kerja sementara diturunkan kepada jabatan buruh ataupun kepada jabatan perusahaan hanya sementara kes itu berjalan. Jadi bagi mereka hak pembelaan. Terima kasih. Sila Menteri. Betul. Saya menghargai dan memahami implikasi apa yang saya sebutkan tadi daripada sudut polisinya, Yang Berhormat. Sebagaimana yang sebut awal tadi bahawa pihak Kementerian Dalam Negeri tidak boleh memutuskan perkara ini begitu saja. Secara kementerian kami saja memutuskan. Dia ada implikasi kepada semua pihak yang ada berkenaan dengan pekerja tersebut. Umpamanya kalau dia bekerja daripada ladang. Jadi maknanya agensi kawal selia itu tadi ialah Kementerian Peladangan dan juga Kementerian Sumber Manusia. Jadi dalam keadaan sebagian, tiga pihak ini mesti bersetuju. Tetapi yang implikasi yang terbesar itu tadi yang masih saya sebut, iaitu kontrak dengan majikan asal. Kalau kontrak itu belum putus, Yang Berhormat, tidak ditamatkan, bahawa kalau kita nak benarkan dia bekerja lagi, dia akan bekerja tempat lain. Kita yang menggalak dia buat another contract dalam negara kita, Yang Berhormat. Satu orang boleh buat kontrak untuk bekerja dua tempat. Saya faham daripada sudut kemanusiaannya. Oleh kerana siapa dah membelai dia, siapa memberi makan dia, di mana tempat dia tinggal dan semua ni. Semua kita lihat. Saya dah banyak berbincang. Tetapi masih jalan buntu yang kita hadapi ialah masalah kontrak tadi. Tetapi kalau daripada sudut yang mana kontrak yang telah diputus, pertikaian di antara dia dengan majikan bukanlah soalan kontrak, tapi soalan perkara-perkara lain. Jadi ini masih kita belum putus. Jadi insya-Allah saya akan berbincang dengan Kementerian Sumber Manusia dan melihat pandangan mereka daripada sudut apabila kontrak itu tidak wujud lagi di antara majikan dan pekerja, bolehkah tidak kita memberi secara panjang kebenaran si penuntut ini, pekerja ini bekerja, menyarakan diri dia di Malaysia pada masa demikian, masa sebelum kesnya ditamat. Tadi saya telah berbincang dengan pengerusi Mahkamah Perusahaan Perindustrian Kuala Lumpur yang so happen to be my classmate, Yang Berhormat. Dia mengata sekarang kita mempunyai 27 industrial court dan dia punya time frame untuk menyelesaikan satu-satu masalah ialah 2 tahun. Dan saya tanya dengan pegawai saya, 2 tahun kita bagi beberapa bulan saja, tapi jawapan dibagi ialah sampai 2 tahun pun kita akan bagi dia cara bulanan untuk wujud berada di Malaysia. Walaupun sampai 2 tahun, kita akan bagi juga. Tapi hanya syarat tadi tak boleh bekerja, itu saja. Jadi itu persoalan yang Berhormat bangkitkan tu. Dan ada satu lagi, kenapa kes ni jadi terlambat? Bukan masalah mahkamah sebenarnya. Mahkamah tak ada masalah lagi. Yang masalah ialah peguam. Peguam kadang-kadang, bila ada kes satu di Industrial Court dan satu di Mahkamah Tinggi, dia akan adjourn the case di Industrial Court oleh kena nak hadir di Mahkamah Tinggi. Jadi ini kadang-kadang peguam ni banyak sangat kes dah terima banyak sangat habuan daripada klien dia. Jadi akhirnya pekerja ini jadi teranaya juga daripada sudut itu. Jadi saya akan berbincang dengan semua pihak berhubung dengan perkara ini kerana perkara ini memang wujud, perkara ini memang penting. Yang Berhormat, kita peka dengan masalah ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Ya, Jerlun. Terima kasih Tuan Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Selalunya bila kita bercakap soal kemasukan pekerja asing secara rasmi, mereka menggunakan ejen. Ejen ni pertama soalannya, adakah
ejen ini diiktiraf oleh kementerian dan sejauh manakah peranan ejen ini? Contohnya semasa mereka nak rekrut pekerja-pekerja luar ini, mereka sudah tentulah menjanjikan sektor-sektor tertentu sama ada peladangan, industri dan sebagainya. Jadi bila pekerja itu datang ke sini, kadang mereka ini dibiarkan membawa diri dengan apabila mereka menghadapi masalah, ejen ini dah melepaskan tanggungjawab. Jadi sejauh manakah peranan ejen ini dan sekiranya terdapat pekerja-pekerja yang telah pun dimanipulasi oleh majikan, adakah ejen ini juga turut bertanggungjawab? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih, Ahmad. Walaupun dia jauh sikit daripada soalan asal, tapi soalan amat penting. Soalan penipuan oleh pihak ejen. Sebenarnya kita dah tamat outsourcing company ini. Tak ada lagi, Ahmad. Sekarang kita tak guna lagi. Ada yang dilantik ataupun diterima bekerja secara direct. Permohonan datang daripada syarikat kepada pihak Kementerian Buruh ataupun Kementerian KDN mengikut sektor yang tertentu. Dan apabila telah mendapat kelulusan, barulah mereka mencari pekerja ni. Ataupun mereka dah tahu berapa banyak pekerja yang mohon ataupun minta untuk datang ke Malaysia untuk bekerja. Jadi masalah outsourcing company ataupun ejen ini tidak lagi wujud. Tapi apa yang tinggal pada kita sekarang ini masih ada. Itulah kenapa kita adakan operasi 6P itu dibuat untuk memutihkan mereka yang telah ditipu oleh pihak-pihak yang tertentu. Sama ditipu oleh pihak outsourcing company, ditipu oleh majikan. Sebabnya begini, saya nak jelas supaya jelas sejelas-jelasnya. Apabila outsourcing company ini membawa pekerja asing masuk ke negara ini dahulu, dan pekerja asing ini diserah pula kepada pihak-pihak majikan. Apabila majikan mengambil pekerja asing ini dan majikan itu pula tidak membayar gaji dengan sepenuhnya, tidak memberi kemudahan-kemudahan yang patut ada padanya, dan tidak juga memberi perkeso covering insurance, tidak memberi KWSP dan macam-macam lagi, dan medical facility tak diberi. Kalau perkara ini berlaku, bila pekerja tu mempersoalkan perkara ini daripada soal gaji, insurans, perkeso dan sebagainya, jadi dia kata, you bukan pekerja, saya bukan majikan. Yang majikan ialah outsourcing company. Bila dia jumpa dengan outsourcing company pula kata kita dah serah dengan dia. Maka dialah jadi majikan, bukan kami lagi. Jadi kita dalam kementerian dan kerajaan tidak mengetahui siapa majikan sebenar dalam keadaan yang sedemikian. Itulah kenapa outsourcing company ini kita tamatkan. Sebab dia mendatangkan keliruan, masalah, penipuan berlaku di kalangan pihak-pihak yang become the players in the field. Dengan izin, Datuk Yang Tua. Jadi bila ditamatkan, kita wujudkan 6P, operasi 6P. Untuk diputihkan mereka yang kena tipu, sama ada majikan kena tipu ataupun pihak pekerja kena tipu, kita memutihkan supaya mereka ni diberi pekerjaan kerana mereka dah membuang duit datang ke sini untuk membayar gaji, tambang, membayar kos ejen, insurans, macam-macam lagi yang dibayar sampai berpuluh ribu ringgit. Jadi Yang Berhormat, sebenarnya sistem outsourcing company tidak wujud lagi sekarang secara direct. Dan untuk Bangladesh dalam sektor peladangan, kalau tak salah saya, ialah direct kepada Kementerian Sumber Manusia. Terima kasih, Datuk M. Tuan. Ya. Saya jemput Datuk Sapawi bin Ahmad Wasali. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Ramai Bangla dari Myanmar makan chapati dan kari pap. Datuk Yang Bertua, soalan nombor 5, mohon Menteri untuk menjawab. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Si Petang atas soalan yang berkaitan dengan penilaian pelajar. Datuk Yang Di-Pertua, peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah atau UPSR dan peperiksaan penilaian menengah rendah atau PMR yang dilaksanakan selama hari ini adalah untuk melihat pencapaian murid dalam bidang akademik
pada peringkat umur tertentu, iaitu pada umur 12 tahun dan 15 tahun sebelum mereka meneruskan pembelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Kedua-dua peperiksaan tersebut bukanlah peringkat persijilan seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Agama STAPAM atau Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia hanya mengeluarkan penyataan keputusan dan bukannya sijil kelulusan akademik. Untuk makluman ahli yang berhormat, Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 hari bulan Disember tahun 2010 telah bersetuju supaya penambahbaikan sistem pentaksiran kebangsaan bagi ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan penilaian menengah rendah atau PMR dilaksanakan dengan memberi penekanan kepada pentaksiran tentang pembelajaran. Oleh itu, mulai tahun 2014, Kementerian Pendidikan Malaysia akan melaksanakan penambahbaikan terhadap PMR dan bukannya pemansuhan PMR. Arahan tersebut adalah berdasarkan Surat Pekeling Lembaga Peperiksaan Bilangan 2 tahun 2011, iaitu penambahbaikan sistem pentaksiran kebangsaan bagi penilaian menengah rendah PMR mulai tahun 2012. Penambahbaikan PMR membawa maksud bahawa penilaian di peringkat menengah rendah masih dilaksanakan tetapi bukan dalam bentuk peperiksaan pusat. Penilaian akan dilaksanakan melalui pentaksiran berasaskan sekolah atau PPS yang merangkumi 4 komponen, iaitu pentaksiran sekolah, pentaksiran pusat, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan core curriculum, dan pentaksiran psikometrik. Perkara yang ditaksir adalah pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai yang menjurus kepada pentaksiran profil, pencapaian, perkembangan dan penyertaan murid. Pelaporan pentaksiran di peringkat menengah rendah adalah dalam bentuk penyataan keputusan yang memberi gambaran lebih menyeluruh dan holistik tentang potensi murid. Pelaksanaan PPS juga memberi otonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan summatif yang berasaskan sekolah dan memberi pengiktirafan terhadap sumbangan guru dalam pencapaian murid. Penjaminan kualiti yang merangkumi aktiviti pementoran, pemantauan, pengelarasan dan pengesahan dilaksanakan di semua peringkat bagi menjamin kesahan dan kepercayaan pentaksiran. Sekian, terima kasih. Ya, Bintang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kita menyokong penuh transformasi pendidikan negara 2013 sehingga 2025 yang membawa perubahan menyeluruh, termasuklah kaedah dan sistem peperiksaan yang dilaksanakan berteraskan pentaksiran berasas sekolah. Bagaimanapun SPM terus dikekalkan. Saya ingin bertanya pada Yang Berhormat Menteri, terutama sekali dalam peperiksaan ini yang berkaitan dengan wajib lulus, khususnya bahasa Inggeris. Apakah tindakan kementerian sekiranya peperiksaan khususnya SPM bahasa Inggeris ini wajib tetapi gagal? Kerana ramai kegagalan ini berasas kepada pelajar kita di luar bandar. Adakah pelaksanaan sistem paper Julai untuk bahasa Malaysia akan dilaksanakan kepada bahasa Inggeris ini untuk memastikan peluang-peluang akan berterusan? Dan apakah perancangan kementerian terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris khususnya
walaupun peperiksaan pentaksiran berasas sekolah dilaksanakan di peringkat menengah rendah dan UPSR, tetapi untuk memastikan pelajar luar bandar khususnya mendapat lulus yang baik dan cemerlang khusus dalam paper wajib bahasa Inggeris ini. Terima kasih. Ya, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Si Petang, dan sikap positif terhadap transformasi pendidikan amat dipuji. Perkara yang pertama ada berkaitan dengan peperiksaan untuk SPM, di mana pelajar terhadap wajib untuk lulus SPM, dan sekiranya pelajar khasnya dari luar bandar, sekolah luar bandar dan gagal dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, mereka juga diberi peluang untuk mengambil satu peperiksaan di mana kita panggil itu SPM ulangan, dan mereka boleh ambil kertas bahasa Inggeris pada tahun 2017, memandangkan bahawa kelulusan untuk bahasa Inggeris akan bermula pada tahun 2016. Yang berkaitan dengan rancangan yang diusahakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membantu pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris, memang dalam kita punya plan pembangunan pendidikan Malaysia yang mula pada tahun ini hingga tahun 2025, memang kita ada satu inisiatif di mana kita panggil itu memantapkan bahasa Malaysia dan mengkukuhkan bahasa Inggeris. Dan dalam inisiatif itu memang ada banyak program, dan selain daripada itu, peranan yang dimainkan oleh panitia bahasa Inggeris agak sangat penting di peringkat sekolah, di mana sekolah mengadakan in-house training untuk guru-guru, dan selain daripada itu, pelajar-pelajar diberi aktiviti di mana pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris dapat dijalankan dengan cara yang menerapkan melalui aktiviti seperti menggunakan lagu, storytelling dengan izinnya, dan selain daripada itu, pelajar-pelajar juga diberi pendidikan dengan cara untuk menjawab soalan dengan berkesan. Jadi kita boleh melihat bahawa memang banyak inisiatif sudah dan sedang dan akan diambilkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar khasnya di luar bandar dapat peluang yang sama untuk lulus peperiksaan bahasa Inggeris. Sekian, terima kasih. Ya, Yang Berhormat Perkhidmatan PAU. Terima kasih Yang Bertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas langkah-langkah yang diambil, termasuk transformasi pendidikan dibicarakan. Saya ingin merujuk Timbalan Menteri kan dalam kohort tahun umur yang dibicarakan dalam PMR, kohort tahun 13 sampai 16 untuk laporan PAISA terbaru beberapa hari yang lalu, yang di inisiatif OECD, dan kemudian menetapkan 40 negara yang paling berhasil, dan Malaysia malangnya tercorot di antara 15 yang paling bawah. Dan kalau dikatakan ini hanya inisiatif Eropah, saya ingin jelaskan ya, ia juga menunjukkan kelemahan di Amerika Syarikat dan juga kejayaan China, Korea, Singapura, dan untuk Eropah hanya Finland. Kalau kita kaji laporan ini secara objektif dan jangan hanya menolak sebagai suatu usaha yang asing, kita akan dapati beberapa kelemahan pokok yang harus diatasi. Dan saya fikir wajar untuk Kementerian Pendidikan Pengubah Dasar meneliti, kerana laporan ini cukup komprehensif dan memberi kekuatan terhadap dasar pembelajaran, pedagogi dan kurikulum yang ditentukan oleh negara China, terutama di sekitar Shanghai. Bukan saja di bandar, tapi juga desa. Kemudahan desa di China sekarang telah mengatasi keupayaan Malaysia di bandar. Dan ini harus suatu hal yang amat diperhatikan, kerana tidak ada transformasi selain dari slogan kalau tidak dapat menyaksikan peningkatan kualiti atau mutu pendidikan. Jadi saya nak minta penjelasan Timbalan Menteri. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih.
Yang berhormat, atas soalan yang berkaitan tentang peningkatan pendidikan untuk Malaysia. Dan pada hari kemarin kita sudah dapat berita yang baik yang berkaitan dengan peningkatan keputusan PISA untuk Mathematics dan Sains. Dan nampaknya memang Malaysia sudah merekodkan satu peningkatan. Tetapi malangnya kita masih lemah dalam membaca atau reading dengan izin. Dan memang apabila Kementerian Pendidikan Malaysia desain atau membenarkan kita punya plan pembangunan pendidikan Malaysia, segala aspek sudah diambil kira. Dan pada hari ini kita punya plan pembangunan pendidikan dan semua cadangan atau semua komen yang tadi dikemukakan oleh yang berhormat tadi memang diambil kira. Dan itulah kita ambil masa dan kita ada banyak inisiatif di sini di mana kita akan melaksanakan dalam jangka masa 13 tahun untuk memastikan bahawa ada transformasi berlaku di Malaysia dalam senario pendidikan. Dan saya ada kepercayaan bahawa kita boleh melaksanakan plan ini dengan berkesan kerana cara-cara yang kita melaksanakan plan pembangunan ini adalah lain dari mana kita melibatkan bukan hanya warga dari Kementerian Pendidikan Malaysia tetapi kita melibatkan ibu bapa, community, stakeholder dan mewujudkan kolaborasi yang begitu rapat dengan pihak luar negara juga. Dan baru-baru ini apabila yang amat berhormat Perdana Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, apabila Kementerian Pendidikan Malaysia membentangkan kita punya blueprint, kita rasa amat bangga bahawa Director General dengan izin Puan Irina Pakova sudah memberi puji atau commended on kita punya blueprint. Jadi di sini saya minta jasa baiklah bahawa kita sebagai rakyat Malaysia memberilah Kementerian Pendidikan Malaysia satu peluang untuk pastikan bekerjasama, collaborate with us supaya kita boleh menjayakan plan pembangunan pendidikan Malaysia dengan jayanya. Sekian, terima kasih. Ya, Gombak. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya percaya kementerian juga sedia maklum bahawa peratusan lepasan pelajar-pelajar SPM yang mendapat tempat di IPTA dan IPTS masih rendah. Laporan menyebut bahawa sekitar 25% hingga 30% lepasan SPM yang berjaya mendapat tempat di IPTA. Dan kita juga sedia maklum bahawa kegagalan mendapat tempat di IPTA ini disumbangkan bukan sahaja kerana prestasi akademik yang rendah, tetapi kecenderungan dan minat pelajar juga berbeza. Ada pelajar yang minatnya akademik, ada juga ramai pelajar yang minatnya berteraskan kepada vocational dan juga mata pelajaran teknikal. Persoalan saya ialah apakah langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh kerajaan untuk mewujudkan peluang-peluang bagi pelajar-pelajar yang berkenaan untuk menggilak potensi mereka dalam bidang vocational dan technical, dan juga apakah langkah kerajaan untuk mengiktiraf pencapaian mereka melalui pensijilan supaya mereka boleh mendapat jaminan pekerjaan di dalam pasaran dan juga industri. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih atas soalan yang berkaitan dengan pendidikan vocational atau TVET dengan izinnya, dan rujuk balik kepada plan pembangunan pendidikan Malaysia memang satu usaha atau satu transformasi
sudah berlaku untuk pendidikan teknik dan vocational, dan dahulu memang pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran teknik vocational adalah di peringkat sekolah. Dan hari ini nampaknya bukan hanya sekolah menengah vocational atau teknik diwujudkan di peringkat sekolah, tetapi sekolah-sekolah teknik dan vocational juga di-upgradekan untuk menjadi college vocational, di mana kita memberi latihan kepada pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang teknik dan vocational, dan kita juga mewujudkan kolaborasi dengan institusi yang bukan hanya dalaman tetapi di luar negara kita juga. Seperti saya bagi satu kursus di mana adik pelajar boleh ikut di college vocational tetapi dapat pengiktirafan juga dari luar negeri, iaitu program ACCA. Jadi banyak usaha sudah diambil, dan selain daripada itu, untuk pelajar yang bukan academically inclined, dengan izin, memang pengajaran dan pembelajaran dalam kemahiran diberi banyak tumpuan sekarang. Dan selain daripada itu, kalau pelajar yang dia tidak dapat keputusan yang begitu baik, mereka juga boleh masuk college community. Dan selain daripada itu, kita juga ada wujudkan politeknik juga. Jadi inilah peluang di mana adik pelajar yang lemah dari segi akademik, who are not academically inclined, mereka masih ada satu peluang untuk melanjutkan dia punya pelajaran dalam bidang vocational. Sekian, terima kasih. Ya, saya jemput Datuk Kamarudin bin Jaafar. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum. Soalan saya nombor 6. Ya, sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan berpendirian bahawa bilangan hari yang telah diperuntukkan bagi Dewan Rakyat bersidang adalah mencukupi bagi memberi peluang kepada ahli-ahli Dewan Rakyat membangkitkan dan membahaskan isu-isu berkaitan. Walau bagaimanapun, penambahan bilangan hari bersidang bergantung kepada keperluan semasa. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, semasa mesyuarat ketiga yang sedang berlangsung, Dewan Rakyat telah bersidang sehingga lewat malam beberapa kali. Dan rekod yang saya perolehi menunjukkan jumlah penambahan masa persidangan adalah sebanyak 81 jam yang bersamaan dengan 13 hari persidangan. Tambahan masa persidangan adalah bermaksud untuk persidangan yang dilanjutkan selepas jam 5.30 petang. Ya, tumpat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jawapan Yang Berhormat Menteri itulah yang menjadi alasan yang tersendiri bahawa perlunya ditambah hari-hari kita bersidang. Sebab hampir tiap-tiap hari sidang Dewan kita ini terpaksa dilanjutkan masanya sehingga ke lewat malam. Datuk Yang di-Pertua, kita sebagai Dewan Rakyat dan Parlimen sebenarnya mengambil daripada tradisi Westminster di London. Apabila kita lihat dan bandingkan istilah-istilah seperti speaker, backbencher, whip, malah belah bahagi, division. Mana kita ada belah bahagi, kita mengundi sebenarnya. Tapi oleh kerana kita meniru dan mengambil istilah-istilah Westminster, maka itulah yang kita pakai. Tetapi Westminster, Datuk Yang di-Pertua, dia bersidang 145 hari, 150 hari dalam setahun. Kita kalau tahun ini hanya 51 hari. Walaupun kita akui tahun ini berbanding tahun-tahun lain agak kecil jumlahnya kerana tahun pilihan raya, kerana Barisan Nasional takut untuk mengumumkan pilihan raya yang memberi masa yang sesuai untuk kita bersiap sedia. Oleh sebab itulah Datuk Yang di-Pertua, saya fikir dan Dewan di Westminster mereka bersidang hanya di waktu petang. Kita daripada pagi hingga ke malam, dan ini saya fikir menjejaskan prestasi perkhidmatan yang boleh kita buat. Jadi seruan saya memandangkan Menteri sendiri menyebutkan bahawa terpaksa ditambah waktu hingga ke malam walaupun bermula daripada pukul 10 pagi, maka ini adalah alasan yang jelas
bahawa perlunya ditambah hari-hari supaya kita boleh berkhidmat dengan baik. Saya rujuk kepada website Parlimen Westminster, Datuk Yang di-Pertua, nak mengetahui bilangan hari yang mereka catatkan secara resmi di website Westminster, bukan hari-hari sidang, tetapi hari-hari sidang bercuti. Cuti Christmas, cuti musim panas, cuti Easter, cuti May Day dan sebagainya. Maknanya nak menunjukkan betapa hari bersidang itu lebih banyak daripada hari tidak bersidang dalam satu-satu tahun. Jadi ini saya fikir pengajaran yang baik untuk kita minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk Yang di-Pertua, saya terbuka dalam hal ini untuk makluman Yang Berhormat. Kita dalam Peraturan Mesyuarat 66.3 kita ada maksimum 13 hari, 2 hari untuk menjawab. Ini kita buat. Kemudian 66.5 kita dibenarkan maksimum 20 hari. Sekarang kita buat 11 hari. Jadi itu kedudukannya sekarang. Tapi untuk membolehkan kita selesai masalah ini, maka kita tambah jadi 81 jam. Walau bagaimanapun pertambahan hari ini kita akan serah kepada Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat Dewan, dan juga setelah berbincang dengan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga ahli-ahli Yang Berhormat. Ini kita terbuka untuk kita lihat bagaimana apakah hari-hari yang ada sekarang mencukupi, kerana kita tambah jam pun tengok Yang Berhormat masih kuat dan sebagainya, kecuali semalam ahli-ahli semua pembangkang lari keluar untuk meninggalkan quorum kepada kami untuk menentukannya. Jadi kalau hal ini berterusan, kita kena juga berhati-hati. Sebab apa, perbuatan panggil quorum ni, kalau panggil quorum duduk di situ dan kita bilang bersama. Jangan panggil quorum lari keluar. Lepas tu hantar kapal masuk jadi saksi ikut kita bilang silap. Kita bilang tak silap, quorum kita cukup dan lebih daripada cukup. Dan hari ini juga, kalau nak buat apa pun kami bersiap siaga, kami cukup. Kita tahu bahawa walaupun kita bertambah kerja kita lebih berat daripada Dewan Undangan Negeri, lebih berat daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Tapi Selangor telah menaikkan elang lebih daripada ahli Parlimen. Malah Menteri Selangor sekarang ni gajinya lebih besar daripada gaji Perdana Menteri. Jadi itu saya menjawab. Walau bagaimanapun kita akan ambil perhatian perkara ini. Ahli Yang Berhormat, Ketua Pembangkang, kita berbincang dengan Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk membolehkan sama ada kita perlu ataupun tidak untuk menambah hari. Kerana kita masih lagi dibenarkan di bawah 66/5. Kalau kita nak tambah hari, kita tidak perlu pindah di sini, kita boleh berbincang. Ya, Ampang. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ingin membangkitkan bahawa tadi meminta hari tambahan. Kita lihat bagaimana kualiti perbahasan pun juga sangat rendah dan menteri didesak-desak untuk memendekkan jawapan dan buat secara bertulis. Bertulis pun dia tak kasih jawapan bertulis. Jadi perlunya untuk kita menambahkan masa ini agar ada perbahasan yang berkualiti. Seperti semalam, with due respect to the Menteri Kesihatan, bukan orang yang relevan untuk menjawab soalan, berbahas dalam isu dadah semalam. Sebab itu kita walk out because it's not the right person to answer the issue dengan izin Datuk Speaker. Datuk Speaker juga yang hadir dalam semalam punya kes. Jadi kita mintalah ini Jabatan Parlimen, Menteri menjaga Parlimen memastikan bahawa menteri yang betul menjawab soalan dalam bahas. Dan semalam sebab itu kita minta untuk dihentikan agar kita menggantikan menteri yang lebih arif tentang undang-undang. Ya, Ampang. Jadi ini harus dipertimbangkan dan harus dikaji semula. Terima kasih. Apa soalannya? Soalan dia kualiti, perbahasan tidak kualiti kerana masa yang singkat dan sengaja disingkat-singkatkan. Kadang didesak-desak menteri suruh berhenti dan suruh bertulis. Bertulis pun tak ada tulis. Jadi ini kualiti apa? Jadi kalau kita minta ini tambahan agar ada kualiti perbahasan dalam Dewan ini. Datuk Yang di-Pertua, pihak pembangkang boleh menilai
kualiti perbahasan mereka dan dia telah isytiharkan bahawa kualiti perbahasan mereka rendah. Tapi saya nak bagi tahu bahawa ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional kualiti perbahasan kita tinggi. Inilah cara yang Muhammad cakap ni. Muhammad boleh rujuk kepada perjanjian Bani Tahkim di antara kumpulan Sayyidina Ali dan juga kumpulan Muawiyah. Jadi yang Muhammad sendiri yang mengisytiharkan perbahasan tidak berkualiti. Tetapi bagi setengah perkara yang ditimbulkan secara teknikal, kita jawab bertulis. Bertulis akan sampai juga akhirnya sebab kita dah berjanji jawab bertulis, kita jawab bertulis. Sama ada yang Muhammad boleh jawab atau tak boleh jawab, itu hak kerajaan untuk pastikan supaya kita bagi jawapan yang setepatnya. Kita maklum kita nak jawab bertulis, tapi yang Muhammad tak boleh buat penilaian macam tu. Bukan kita seorang yang pandai. Siapa yang datang Dewan Rakyat ni semua pandai. Itu satu. Nombor dua, ahli Parlimen juga bertanggungjawab kepada tugas masing-masing. Sekarang kita tengok sebahagian besar ahli Parlimen kita tidak berada di sini kerana mereka sedang bertengkar lomos untuk menolong orang di kala banjir. Yang mana di London tu tak banyak wakil rakyat yang pergi banjir. Tapi di sini banjir boleh kata tak tahu. Dan kita dapati bahawa ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli dan juga wakil-wakil rakyat ni seumpama pegawai kebajikan. Mereka berjuang berjuang untuk membela rakyat. Dan ini adalah prinsip dan juga pendirian Barisan Nasional. Selepas kalau hari ini kalau tak ada perbincangan, ya harap-haraplah kita boleh ramai-ramai pergi ke Kuantan, pergi ke Kemaman, pergi ke Rompin, pergi ke Terengganu dan juga Kedah untuk sama-sama membantu mangsa-mangsa banjir di sana. Ini tugas wakil rakyat dan juga ahli Parlimen. Ya, Pokok Senda. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Mana baling saya ingat tapi dengar ucapan Presiden dia patah balik lah. Ya, soalan Pokok Senda. Dia patah balik. Saya ingatkan dia pergi dengar. Saya bagi peluang Pokok Senda untuk soalan. Baik, saya nak tanya. Isu yang selalu sering kami bangkit di Parlimen ni ialah isu kepada soalan bertulis. Soalan bertulis. Itu bagi saya bahawa soalan bertulis itu kita dah bagi awal. Kita dah bagi awal bersama dengan soalan jawab lisan ini. Yang saya kira bahawa sepatutnya soalan tu kita masuk Parlimen tu kita boleh dapat lah. Saya kata ingat benda tu benda yang simple untuk setiap kementerian itu boleh menyediakan jawapan terus. Bila mula start hari pertama sidang tu kita dah boleh dapat soalan bertulis untuk menjawabkan soalan bertulis untuk menjadi rujukan kepada perbahasan-perbahasan selanjutnya. Tapi saya ingat sampai hari ini kita tak dapat untuk sidang ni kepada soalan bertulis. Jadi ini yang saya nak minta kepada Menteri Jaga Parlimen khususnya dan juga pihak Parlimen, Speaker untuk berunding dengan pihak kementerian, pihak kerajaan, pihak menteri ini supaya memastikan bahawa hari pertama sidang jawapan kepada soalan bertulis itu mesti letak atas meja siaran. Itu yang sewajarnya. Kalau tidak maknanya tak ada makna lah kita bagi soalan bertulis, tiba-tiba habis sidang baru kita dapat nak buat apa. Ini saya minta penjelasan kepada Yang Hormat. Sila Menteri. Jawapannya insya-Allah, dan pihak Parlimen sendiri telah mengenakan peraturan kepada kami pihak kerajaan supaya selepas soal jawab ni bagi mereka yang tidak dapat dijawab secara lisan, kita akan jawab secara bertulis. Parlimen tiap-tiap hari dia mari ke semua tempat-tempat menteri minta benda tu. Benda tu berjalan dengan elok. Tapi hak soalan bertulis tu, kalau sekiranya saya minta sebab ini lebih khusus, kalau yang Muhammad ada perkara yang Muhammad tertinggal, tidak mendapat soalan bertulis tu, saya tahu yang Muhammad tanya kata ini tak perlu cakap. Ya, saya tahu. Saya nak jawab sekarang ni, saya tak perlu cakap dan kena pastikan soalan bertulis itu berada di atas meja. Jadi jawapannya insya-Allah. Ya, saya jemput Datuk Hasbullah bin Osman. Soalan saya soalan nombor 7. Sila Menteri. Ya. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Pihak Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah merakamkan penghargaan kepada Ahli Yang Berhormat Greg di atas keperhatian beliau terhadap isu-isu berkaitan masyarakat orang asli. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA
begitu komited untuk melaksanakan pembangunan kepada masyarakat orang asli. Bukan sahaja dari aspek fizikal, seperti kemudahan infrastruktur dan prasarana di perkampungan, malah turut menitik beratkan kepada pembangunan modal insan, menerusi program pendidikan dan khusus kemahiran kepada masyarakat orang asli. Merujuk kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, daripada sejumlah 852 perkampungan orang asli di semenanjung Malaysia, sebanyak 677 kampung, iaitu 79.5%, telah mempunyai kemudahan bekalan air terawat. Pada tahun 2013, sebanyak ringgit Malaysia 56.7 juta telah diperuntukkan bagi melaksanakan projek bekalan air terawat di perkampungan orang asli yang melibatkan sebanyak 60 kampung. Projek-projek tersebut sedang giat dilaksanakan dan dijangka siap selewat-lewatnya pada bulan Mei tahun 2014. Manakala sejumlah 20 juta ringgit lagi akan disalurkan pada tahun 2014 bagi pelaksanaan projek tersebut secara berterusan. Sebagai langkah yang bagi memastikan kemudahan sistem bekalan air terawat yang telah dilaksanakan di kawasan penempatan orang asli diselenggara dengan sewajarnya, sejumlah ringgit Malaysia 6 juta telah dilulus di bawah Perlembagaan Mengurus pada tahun 2013 ini. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut meliputi penggantian penapis, menukar alat ganti, kerja-kerja penambahbaikan kecil, bekalan minyak petrol, bayaran bil elektrik dan sebagainya. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut dilaksanakan secara berkala oleh kontraktor-kontraktor bertauliah yang dilantik. Isu-isu berkaitan keperluan kemudahan infrastruktur termasuk kemudahan bekalan air bersih di perkampungan orang asli telah dibincangkan di dalam makmal program transformasi kerajaan GTP 2.0 pada 23 April hingga 31 Mei tahun 2012 yang telah dikelolakan oleh pemandu unit pengurusan prestasi dan pelaksanaan. Pelaksanaan projek-projek di bawah inisiatif GTP 2.0 ini bermula pada tahun 2013 hingga 2015. Untuk maklumat Yang Berhormat Greg, pihak JAKWA juga telah membentangkan kertas cadangan bagi pelaksanaan program pembangunan bersepadu di perkampungan orang asli semenanjung Malaysia kepada unit perancangan ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, yang melibatkan keperluan kemudahan infrastruktur, jalan, elektrik, air bersih dan rumah PBR di perkampungan orang asli dengan kos keseluruhan berjumlah 760 juta ringgit. Untuk makluman Yang Berhormat juga, projek-projek tersebut telah mula dilaksanakan secara berperingkat-peringkat bermula dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Penyaluran peruntukan menerusi pelbagai program dan projek ini membuktikan bahawa pihak kerajaan begitu serius untuk membangunkan masyarakat orang asli di seluruh negara kita, di seluruh semenanjung Malaysia. Pihak kementerian menerusi JAKWA perlu mengkaji serta meneliti keperluan projek ataupun program pembangunan masyarakat orang asli dari masa ke semasa dan melaksanakannya mengikut keutamaan. Isu-isu yang melibatkan masyarakat orang asli ini bukan sahaja tertumpu kepada usaha-usaha pembangunan infrastruktur di kawasan penempatan mereka, namun begitu fokus juga perlu diberikan kepada pembangunan modal insan, termasuk pendidikan dan kemahiran serta pelaksanaan projek-projek ekonomi yang berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat orang asli. Menerusi usaha-usaha kerajaan yang berterusan ini akan dapat memastikan bahawa kumpulan minoriti ini dapat bergerak
seiringan dengan masyarakat umum di dalam arus perdana. Pihak kementerian mensasarkan menjelang tahun 2017 masalah kemudahan asas di perkampungan orang asli akan dapat kita tangani sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Ya, Geri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada pihak kerajaan yang menjawab. Daripada jawapan yang telah diberikan, sebenarnya saya melihat kerajaan tidak pernah membekalkan air bersih kepada masyarakat orang asli kecuali air dirawat. Bermakna kejayaan yang ada di kampung orang asli untuk kemudahan asas, sama ada perumahan dan lain-lain, setakat ini untuk air, hanya air yang dinikmati oleh orang asli melalui bekalan air luar bandar yang paling berjaya dilaksanakan oleh pihak kesihatan. Oleh sebab itu, saya nampak perancangan kerajaan tidak seberapa mana untuk membekal air bersih kepada orang asli. Apa yang dinyatakan oleh pihak kerajaan yang berlaku di tempat saya, 3 perkampungan orang asli, beratus ribu dibina pam-pam untuk menyedut air dibekalkan kepada orang asli. Tetapi akhirnya pam-pam tersebut hanya boleh digunakan dalam tempoh 3 minggu. Apakah tidak ada perancangan yang terperinci daripada pihak JAKWA dan juga kementerian bagi memastikan orang asli juga dapat menikmati bekalan air bersih? Oleh sebab itu, maka kita bila masuk ke kampung orang asli terpaksa makan ubat, takut kena penyakit malaria dan pelbagai lagi. Tetapi walau bagaimanapun, kerajaan telah menyediakan kemudahan air. Cuma yang saya katakan tadi, air bersih. Saya melihat kerajaan perlu berbincang dengan kerajaan negeri yang mempunyai syarikat air, bekalan air, untuk memastikan air tadi dirawat dan dibagi klorin ke apa kaedah yang saya tak pandai lah benda tu. Itu yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana? Apa perancangan kerajaan untuk memastikan orang asli dapat bekalan air bersih? Yang kedua, yang saya nak tanya ialah, kerajaan membekalkan anak-anak getah, terutama macam di tempat kawasan saya. Tapi dalam masa yang sama, kawasan asli ialah kawasan penempatan gajah. Mereka tanam pokok getah, tetapi selepas seminggu, gajah datang sapu pokok getah. Jadi lagu mana? Lagu mana orang asli akan mendapat pendapatan seperti masyarakat lain? Kadang-kadang setengah daripada kita memandangkan masyarakat asli ialah masyarakat kelas yang kedua. Sebenarnya mereka juga sama macam kita. Jangan panjang sangat. Minta maaf. Pasal ini pasal orang asli. Persoalan saya, apakah Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga akan membantu memberi peruntukan kepada orang asli untuk getah yang dimusnahkan oleh pihak gajah? Untuk Tuan Yang Di-Pertua, untuk menjawab soalan yang diutarakan tadi, kalaulah sesuatu itu amat diperlukan seperti mana telah disarankan oleh Yang Berhormat, adakah kementerian ini akan membantu masyarakat orang asli untuk mereka ini menanam getah ataupun dengan perkara yang berkaitan dengan getah? Ya, JAKWA, saya boleh menjaminkan, kementerian boleh menjaminkan JAKWA akan melihat kepada itu dan akan membantu. Dan kami amat menerima baik apa yang telah disarankan, yang dihuraikan oleh Yang Berhormat Greg tadi. Itulah yang kami nak maklum balas daripada Yang Berhormat yang begitu prihatin kepada masyarakat seperti mana yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Greg tadi. Dan pegawai-pegawai yang duduk di belakang ini memang sudah mencatat pun apa yang telah disarankan oleh Yang Berhormat Greg. Dan untuk tambahan kepada apa yang telah diberitahu tadi dalam jawapan, saya ingin menyebut di sini, dalam statistiknya bekalan air terawat kita masih ada 175 kampung lagi yang belum dapat air terawat, iaitu dalam puratannya peratus 20.5% kita mengakui. Dan mereka ini kita akan sasarkan untuk mereka mendapat air terawat nanti. Jadi air bersih kita melalui yang apa yang telah
dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Program Bakas, hampir kesemuanya perkampungan orang asli sudah mendapat air bersih alternatif, tapi bukan terawat. Seperti mana telah saya sebut di sini tadi, kita mengakui masih ada baki-bakinya perkampungan yang belum dapat sistem air terawat ini. Jadi dengan jawapan sebegitu dulu, Yang Berhormat, terima kasih. Baiklah Yang Berhormat, selesai sudah pertanyaan-pertanyaan bagi soalan jawab lisan. Sila Yang Menteri usul di bawah peraturan 12.1. Bismillahirrahmanirrahim.